إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما لازمين ومتلازمين على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, limpah dan kurnia-Nya, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita selesaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita mendapat ilmu daripada solat kita pada malam ini, dan setelah itu kita dapat duduk sebentar menanti waktu Isyak untuk kita isi dengan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah dapat menambahkan pengetahuan kita tentang ilmu agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 1 hari bulan 1 2021. Kita melangkah, kita dah masuk ke tahun baru. Kalau kita ingat khutbah tadi pun tajuk dia muhasabah diri. Kan? Tajuk khutbah kita hari ini pun muhasabah diri. Yang mana dalam kehidupan kita ini, kita sebenarnya melalui proses, ya. Perjalanan hidup kita ini adalah proses. Kita sekarang ni berada di takah hidup yang ketiga. Yang mana kalau kita ulang balik secara ringkas, kita melalui 6 takah perhidupan. 6 tingkat kehidupan. Yang pertama, kita berada di alam roh. Satu ketika dulu kita berada di alam roh. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanmu. Tidak aku berikan ilmu kepada kamu tentang roh melainkan sedikit sahaja. Jadi kita di alam roh. Ada perjanjian antara roh dan juga Tuhan, yang mana Allah rakamkan. Allah kata, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apabila Allah berkata kepada roh, Allah bertanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Lalu roh ni dengan setianya menjawab, ya, benarlah engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Jadi itu cerita hidup kita di alam roh secara ringkas. Kemudian daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Itu alam yang kedua. Yang mana alam rahim ni bersempena dengan rahim, yakni nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jadi kita berada di alam rahim ibu itu, iaitu kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita. Itu nama yang Allah berikan kepada rahim ibu. Daripada dalam rahim itu beberapa perkara telah dicatatkan. Antaranya apa amalan kita. Hidup di dunia ni macam mana amalan kita. Tentang rezeki kita dah ditentukan. Kemudian baik celaka ke hidup kita, bahagia ke hidup kita selepas ini, tempoh kehidupan kita semua ditentukan semasa kita di alam rahim lagi. Sebagai persiapan, selepas itu apa akan berlaku? Sekarang ni kita dilahirkan ke dunia, berpindah ke alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Sebenarnya saya nak cerita lebih dekat alam dunia ni, tapi secara ringkasnya kita jalan dulu. Lepas alam dunia kita mati. Tadi kita di alam rahim, kita dilahirkan, dihidupkan. Kemudian kita merasai mati. Kita berpindah pula ke alam barzakh, alam kubur. Kemudian daripada alam kubur kita berpindah ke alam mahsyar. Daripada alam mahsyar, alam yang ke-6 terakhir sekali, iaitu alam syurga atau neraka. Jadi alam yang paling kritikal, alam yang paling mencabar sekali ialah alam dunia. Kerana alam dunia inilah yang akan menentukan nasib kita di alam-alam yang seterusnya. Kita tak akan lari, kita tak akan dapat lari daripada alam seterusnya.
Sebab itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia pernah berkata, kita ini diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Mengapa beliau kata begitu? Mengapa kita ini, sekali Allah jadikan kita, sebenarnya kita akan hidup selama-lamanya. Bermakna, walaupun kita mati, tapi kita bukan mati sebagai maksud penamat. Mati itu ialah sebagai satu proses perpindahan, permulaan kehidupan di alam-alam yang seterusnya. Jadi kita hidup di dunia ni, kita mati, lepas tu kita akan merasai sama ada kalau kita buat baik, kita akan rasa nikmat dalam kubur. Sebab itu dalam doa kita katakan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Betul tak? Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kuburnya ini sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Maknanya dalam kubur pun kita akan hidup sebagai orang yang mati di dalam kubur, merasai nikmat. Begitu juga kita meminta doa, ya Allah, Allahumma la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, Tuhan kami, jangan jadikan kuburnya itu sebagai satu lubang daripada lubang neraka. Sebenarnya kita tak nak menerima azab sedari dalam kubur lagi, belum ke alam mahsyar lagi dengan berbagai-bagai cabaran yang lain. Jadi alam dunia ini adalah suatu alam yang kritikal, yang menentukan nasib kita seterusnya. Yang mana alam ini bagaikan, ada orang kata sebagai belantara kehidupan, macam hutan. Yang mana kalau kita masuk dalam hutan, kita akan bertemu dengan pohon-pohon berduri, berbahaya, belukar, lembah, haiwan buas, binatang buas, keganasan, harimau dan sebagainya. Jadi kita berjaga-jaga dengan hutan. Dalam dunia pun ada semua tu. Ada onak dan duri, cabaran dia. Ada juga, dia bukan haiwan, tapi manusia yang mana dia berkelakuan seperti haiwan, keganasan. Dia lebih ganas daripada haiwan, tapi dia adalah manusia. Jadi dalam kehidupan belantara kehidupan dunia ini, manusia bertemu dengan berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai kesukaran. Manusia kalau masuk ke hutan, kita bayangkan seorang komando, dia perlukan apa untuk dia menyelesaikan misi di dalam hutan tu? Kalau dia berjalan, dia tak perlukan makanan dan minuman. Yang diperlukan ataupun yang sangat diperlukan ialah sebuah alat yang bernama kompas. Kompas. Jadi seorang tentera, seorang komando masuk hutan, dia perlukan kompas. Kenapa kena ada kompas? Sebab kompas ni adalah penunjuk arah bagi dia. Ya, untuk dia sama ada menyelesaikan misi ataupun untuk ia keluar daripada belantara hutan tadi. Untuk ia keluar daripada hutan. Kalau makanan dan minum itu semua benda yang boleh dicari. Tapi kalau tak ada kompas, tak adalah arah tuju untuk ia selesaikan misi ataupun untuk keluar daripada hutan itu. Begitu juga di dalam belantara kehidupan kita hari ini. Sepanjang kehidupan kita ini, kita pun memerlukan kompas walaupun kita bukan duduk dalam hutan. Kita bukan duduk dalam hutan. Kita duduk di atas, dalam pengembaraan kita di atas muka bumi ini, manusia memerlukan kompas. Ini satu analogi sahaja sebenarnya. Ya, kompas yang dimaksudkan ialah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukadimah tadi nak menggambarkan tajuk perkongsian pada malam ini, iaitu hidayah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita sangat-sangat memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin kehidupan kita. Kerana tanpa hidayah, kita macam komando dalam hutan tanpa kompas. Kita akan sesat, kita akan menyimpang daripada jalan kebenaran, akhirnya kita tak sampai kepada tujuan. Dan lebih parah lagi, tanpa hidayah, manusia akhirnya akan menemui penghujung yang tragis, iaitu ia akan dihumban ke dalam neraka. Kerana apa? Tanpa hidayah, macam-macam manusia akan langgar. Macam-macam peraturan yang Allah tetapkan tetapi tidak diikuti, tidak dipatuhi, tidak dituruti. Jadi manusia sangat-sangat memerlukan kompas yang bernama hidayah ini untuk ia selamat, untuk ia sejahtera, untuk dia harmoni di dalam sepanjang perjalanan di hidup ini dan juga perjalanan dan pengembaraan dia selepas daripada alam dunia ini. Dan untuk perkara itu sebenarnya Allah suruh kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari kita minta kepada Allah. Sedar tak sedar kita minta
sedar atau tidak kita sudah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 17 kali setiap hari. Itu satu perintah daripada Allah Taala apabila kita membaca suratul Fatihah. Kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina tu hidayah. Maksudnya kita minta petunjuk, kita minta pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 17 kali. Kita kena akui memang kita minta. Seperti mana kita minta rezeki, kita minta sihat, minta apa semua. Hakikatnya seluruh itu terangkum dalam doa kita. Kita minta petunjuk Allah sebanyak 17 kali setiap hari. Jadi itulah dia hidayah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk, pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini sebenarnya semua orang, semua makhluk, bukan orang Islam saja, semua makhluk telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak hitung alam tadi ataupun takah kehidupan manusia, saya dah sebut kita ada 6 tadi. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar dan juga alam syurga atau neraka. Begitu juga dengan hidayah, kita ada 5 hidayah sebenarnya dalam kehidupan. Orang selalu sebut satu je hidayah kan. Tapi sebenarnya kalau kita analisis lagi, manusia ini telah diberikan sejumlah hidayah. Sepaling kurangnya seseorang itu telah diberikan setakat 3 atau 4 hidayah. Tapi semua hidayah sebenarnya ada sampai 5. Yang pertama, apakah hidayah yang pertama? Hidayah ini dipanggil hidayah tabi'i. Hidayah semula jadi. Perkara yang memang orang kata sudah menjadi lumrah semula jadi dalam kehidupan manusia. Kita tengok bayi yang dilahirkan, baru dilahirkan, apa yang akan berlaku pada dia? Dia akan menangis. Siapa yang ajar dia menangis? Itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil hidayah tabi'i. Semula jadi. Kalau kita tengok anak lembu yang baru dilahirkan, bila keluar aja terus dia menyondol susu ibu dia, menghisap susu ibu dia. Siapa yang mengajar dia? Ya, itu semula jadi. Dipanggil hidayah tabi'i, sunnatullah yang ditetapkan. Ini bukan kebetulan, sebaliknya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sunnatullah. Begitu juga kalau kita tengok penyu. Bila menetas dia daripada telur, keluar dia daripada kulit telur ibu dia, dia terus berenang, merangkak dia menuju ke laut. Tidak pula ibu dia yang tolak bawa dia ke laut, tak. Sunnatullah. Jadi ini dipanggil hidayah tabi'i yang ada dalam makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpindah kepada hidayah yang kedua. Apa hidayah yang kedua? Hidayah tabi'i ini sebagai asas kepada kehidupan, asas sangat, perkara yang paling asas. Hidayah yang kedua ialah hidayah khawas ataupun hidayah panca indera. Manusia diberi mata untuk melihat, mulut untuk merasa, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, tangan, kaki. Jadi semua itu adalah panca indera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia merasai nikmat, merasai hidup ini. Dengan mata manusia dapat berjalan, melihat, berjaga-jaga, mengawasi diri, menjaga keselamatan diri dengan mata. Dengan telinga manusia dapat mendengar, dapat belajar, mencerap ilmu pengetahuan, dapat mempelajari bahasa. Kemudian dengan mulut manusia bukan setakat mampu makan, merasai makanan, kenikmatan, kelazatan makanan, manusia juga mampu mengungkap berkata-kata dan sebagainya. Begitu juga dengan nikmat panca indera yang lain, itu semua adalah bagi tujuan manusia untuk merasai nikmat kehidupan ini. Tetapi mata, kita ambil contohlah, mata ni walaupun dia adalah panca indera ataupun hidayah panca indera daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mempunyai batas. Dia ada had, dia ada sempadan dia. Dia tak akan dapat menjangkau jauh. Ya. Seperti kalau kita tengok bulan, kita dapat tengok je bulan. Kita tak tahu apa pun yang ada di atas bulan. Jadi kita terhad, bulan bercahaya malam, siang tak ada. Setakat itu saja kita boleh memberi penjelasan tentang apa yang kita lihat dengan mata. Begitu juga kita tengok ombak, bagaimana ombak datang deru-deru di tepi pantai.
Mata hanya dapat melihat, tetapi mata tidak dapat menjelaskan. Begitu juga telinga. Apabila mendengar apa-apa cerita, telinga hanya mendengar saja. Telinga tak dapat menafsirkan kebenaran yang hakiki di sebalik apa yang dilihat dan di sebalik apa yang didengar oleh telinga. Jadi panca indera ini dia sangat terhad. Dia memerlukan kepada satu lagi hidayah yang tinggi. Hidayah yang ketiga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah hidayah akal fikiran. Sedar tak sedar, akal juga adalah satu hidayah, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan hidayah akal tadi itu memberi nilai kehidupan kita. Memberi nilai. Kita dapat menjelaskan, dapat menafsirkan apa yang kita rasa. Bukan setakat sedap je, kita tahu pula dengan akal kita fikir ini rasa ini lebih garam, ini lebih apa, kita dapat describe, menjelaskan lagi apa yang kita rasa. Kalau kita tengok kaca, kita tengok permata, memang kita nampak sama saja di depan mata kita, tetapi kita dapat menjelaskan nilai dia. Ini kaca tak ada harga, ini permata ada harga. Dengan apa? Bukan setakat dengan mata, tapi hubung kait hidayah mata ataupun hidayah panca indera tadi dengan hidayah akal. Jadi akal manusia dapat menilai, menaikkan lagi taraf nilai sesuatu perkara. Dan dengan nilai ataupun dengan hidayah akal inilah Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat manusia, mengangkat darjat manusia melebihi makhluk yang lain. Kerana dengan akal manusia dapat membezakan baik buruk sesuatu perkara, betul dan salah sesuatu perkara. Jadi dengan akal juga manusia dapat membangunkan tamadun, membinakan tamadun yang besar-besar seperti mana yang ada di India, tamadun Mesir. Dengan akal manusia dapat membina bangunan yang besar. Kalau kita tengok piramid, tembok besar China, taman tergantung di Babylon. Jadi itu semua hasil daripada akal, pemikiran, hidayah akal yang Allah kurniakan kepada manusia. Akal ni hebat ya. Otak manusia atau akal manusia ni sangat hebat. Kalau baca dalam buku Dr. Zainal Abidin, Dr. Daniel Zainal Abidin, dia menyebut akal manusia ni ada 50 juta sel. Trilion, 50 trilion. 50,000 trilion sel dalam otak. Masa lahir ada lebih kurang 10,000. Jadi bila berkembang dia akan sampai tahap 50,000. Orang yang lebih cerdik, lebih pandai, dia akan sampai 100,000 trilion sel dalam otak dia. Jadi sangat cepat, sangat pantas akal manusia ini berhubung, berfikir. Sampai ada kajian yang menyebut diumpamakan akal manusia ini bagaikan kipas angin yang berpusing, sentiasa berputar. Masa kita semayang lagi cepat dia. Masa kita semayang lagi akal kita berputar, betul tak? Macam-macam kita fikir, kesana ke sini akal kita, kan? Masa semayang lagi akal kita ligat berfikir. Jadi itulah kehebatan akal manusia. Besi yang ada dalam perut bumi, dengan akal pemikiran manusia dikeluarkan, diterbangkan ke langit menjadi kapal terbang. Besi juga yang ada dalam perut bumi diapungkan di atas air menjadi kapal yang besar. Itu kehebatan akal manusia. Tetapi jangan diagung-agungkan kehebatan akal semata-mata, sebab tak cukup. Ya, tak cukup. Akal tadi yang saya katakan dia seperti kipas yang berpusing-pusing itu, kalau tidak diikat sungguh-sungguh, kalau tidak ditambat betul-betul pada paksinya. Kipas, mana kipas? Tak ada kipas di sini. Kipas di sana. Kipas itu kalau kita tak tambat dia betul-betul dekat tiang, kalau kita tak ketatkan skru dekat tiang, apa akan jadi? Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Bayangkan kipas tu pusing nombor 5, full throttle orang kata, terjatuh dia, tercampak dia, kan? Kerana dia ligat berpusing, laju berpusing. Macam tu juga akal manusia, kalau tidak ditambat, tidak diikat sungguh-sungguh dengan sesuatu, maka kita akan jahanam. Jadi apakah yang dapat mengikat akal manusia? Apakah yang dapat mengikat dan mengawal keterbatasan akal manusia ini? Jadi kita memerlukan kepada hidayah yang keempat.
Jadi setakat 3 tadi maknanya hidayah tabi'i, hidayah panca indera, hidayah akal, itu boleh dikatakan makhluk yang waras semuanya dapat. Ya, 3 ini umum. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua dapat. Sebab itu kita tak heran ada orang Islam yang lebih cerdik daripada kita. Sebab itu setakat hidayah akal yang umumnya Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Tetapi untuk memastikan manusia ini lebih bahagia, menjamin kesejahteraan, memandu kehidupan manusia, bukan menjamin kesejahteraan, memandu kehidupan manusia, akal manusia ini memerlukan kepada hidayah yang keempat, iaitu hidayah agama. Petunjuk daripada agama sebagai panduan hidup, kerana agama ini adalah pangkal kepada segala bentuk kebaikan dalam kehidupan. Jadi akal manusia memerlukan kepimpinan daripada agama. Tanpa agama, tanpa wahyu daripada agama, akal manusia akan merosakkan kehidupan ini. Macam kipas tadi yang tidak diikat, dia akan jatuh. Macam itu juga akal yang tidak diikat dengan agama, tidak diikat dengan panduan agama, khususnya agama Islam, maka akal itu akan rosak, akan membinasakan. Jadi agama adalah pengikat kepada akal fikiran. Sebab itu ajaran yang utama dan pertama dalam agama ialah akidah. Namanya akidah. Akidah itu maksudnya ikatan. Ikatan. Akidah bermaksud ikatan. Secara mudah kita dapat simpulkan di sini, akal itu perlukan kepada ikatan, dan ikatannya adalah akidah. Dengan adanya hidayah Islam, akal akan mendapat pasangannya. Jadi akal itu dia tidak bergerak secara sendirian kerana keterbatasannya. Contohnya bab pahala, dosa, siksa neraka, nikmat syurga, itu semua benda yang kita tak dapat capai dengan akal, tetapi dibantu dengan agama, dibantu dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini secara umumnya orang Islam, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat sampai nikmat hidayah yang keempat ni. Apa dia itu? Hidayah agama. Nikmat Islam ini pun adalah pilihan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, inna kunna adhallan nas fa'azzana Allahu bil Islam famahma natlubul izza fi ghairi ma a'azzana Allahu bih adhallan Allah. Kata Sayyidina Umar, dulunya kita ini adalah kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Maknanya sebelum Islam lah tu, merujuk kepada sebelum Islam pada zaman jahiliah. Dulu kita ni, kami ini adalah kaum yang hina. Tetapi Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Maknanya kita ini dimuliakan dengan Islam. Walaupun kita mencari, kalau kita cari sesuatu yang lain selain daripada Islam yang Allah telah muliakan kita dengannya itu, kata Sayyidina Umar, kalau kita cari selain daripada Islam, azallanallah, Allah akan hina kita balik. Maksudnya kita dah mulia dah dengan agama Islam. Dulunya dalam keadaan jahiliah, tapi bila Allah beri hidayah Islam kepada Sayyidina Umar, dia berasa bangga dengan kemuliaan yang Allah berikan tadi. Jadi penduduk dunia ni ramai. Dalam statistik menyebut lebih kurang 6.8 trilion. Itu mungkin statistik lama. Ada yang lebih terkini. Sekitar 1.57 trilion saja. Maknanya 23% lebih kurang yang beragama Islam. Yang lain daripada itu bukan beragama Islam. Maksudnya sangatlah sedikit orang Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk agama Islam. Tak ramai, sangat sedikit. Jadi adakah cukup setakat tu? Maknanya setakat hidayah Islam ataupun hidayah agama ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kesejahteraan kepada kita? Jawapannya tidak. Sebab semata-mata Islam memang tak cukup. Kita memerlukan kepada hidayah yang terakhir, hidayah yang kelima. Yang mana hidayah inilah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, sebab orang Islam pada ketika ini, kalau kita lihat dalam statistik juga, memang orang yang telah meninggalkan ajaran agama. Dia Islam, Islam pada nama sahaja, tetapi dia meninggalkan ajaran agamanya. Kejujuran tak ada, hilang. Kesungguhan ataupun bekerja keras tak ada dah. Kerajinan tak ada. Sopan santun, malu, itu semua sifat-sifat yang mulia yang ada dalam Islam, tetapi sudah ditinggalkan oleh penganut agama Islam sendiri. Bahkan menyedihkan lagi, kalau lihat statistik berkenaan dengan jenayah juvana, peratus tinggi di kalangan umat Islam. Islam tu, umat Islam pada nama dia. Tetapi pada amalannya, pada kehidupannya, dia meninggalkan Islam. Jadi dia sampai takat tu je. Sampai kepada setakat hidayah agama ataupun hidayah Islam. Jadi Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman dengan sebahagian daripada kitab? Maknanya ikut separuh je, tinggalkan yang separuh. Maknanya buat setengah, tak nak buat yang lain. Sebenarnya tak boleh. Allah suruh kata udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam agama Islam ni seluruhnya, maknanya kena buat semua. Kena buat semua. Jadi sampai setakat hidayah Islam ataupun hidayah agama tak cukup lagi. Belum cukup lagi. Kita memerlukan kepada hidayah yang terakhir ataupun hidayah yang kelima, yang dipanggil hidayah taufik. Hidayah taufik. Untuk memahami dengan mudah, kita kata hidayah taufik ni ialah seseorang itu dikira mendapat hidayah taufik apabila terjadi semacam muafakat ataupun persetujuan antara apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu. Taufik ini maksudnya, hidayah taufik ini maksudnya apa yang ditentukan oleh Allah bersama ataupun bersepakat dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Kadang-kadang kita buat benda lain, Allah kehendaki benda lain, tapi manusia itu buat benda lain. Jadi dah tak sepakat di situ. Tapi yang kita nak yang kelima ini ialah hidayah, maksudnya hidayah yang disepakati, yang berlaku persetujuan antara apa yang ada dalam hati kita dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara mudahnya kita nak kenal, adakah kita ini sudah mendapat hidayah taufik ataupun tidak? Kita ada lebih kurang 4 atau 5 ciri-ciri dia. Yang pertama, orang itu apabila dia dapat memahami ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia dapat memahami ilmu. Nak faham ilmu, mau tak mau, mesti belajar dululah. Kena belajar, maknanya kena ada keinginan untuk belajar. Mengambil pengetahuan daripada ilmu, kemudian dia memahami ilmu itu. Sebab kefahaman ini benda yang penting. Bila faham betul-betul apa yang dipelajari, maka itu akan membawa kepada amalan yang tepat, amalan yang betul. Ada orang belajar tetapi dia tak faham dengan kefahaman yang betul, maka lahirlah amalan yang salah, perbuatan yang salah. Kesan daripada dia tidak faham tentang ilmu itu dengan kefahaman yang betul. Dan bab faham ilmu ni pun Nabi menyebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya itu kebaikan, diberi kefahaman tentang ilmu agama. Maknanya kita boleh semak. Kalau kita nak tahu kita ni Allah nak kita jadi baik atau tidak, kita dapat memahami ilmu agama itu dengan baik. Jadi memahami ilmu agama itu petanda Allah nak kita jadi baik. Itu yang pertama, faham ilmu. Yang kedua ialah melakukan ketaatan. Itu tanda Allah beri hidayah taufik kepada kita. Maknanya ada keinginan untuk melakukan ketaatan. Hasil daripada pemahaman tadi. Faham ilmu bukan faham sahaja tak cukup. Faham kena buat pula. Kena amal. Kena lakukan, kena melaksanakan apa yang difahami. Sebab ilmu ni, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah benda yang berat. Nak buat ketaatan ni benda yang berat. Kenapa berat? Kerana hawa nafsu tak suka. Solat, nafsu tak suka.
Baca Quran lama-lama, hawa nafsu tak suka. Belajar banyak, hawa nafsu tak suka. Itu hawa nafsu. Bila ada rasa tak suka pada ketaatan tu, maksudnya itu hawa nafsu kita tu. Kita kena perang dengan dia. Sepotong syair menyebut khairun nafsi mukhalafatuha wa syarrun nafsi ta'atuha. Sebaik-baik hawa nafsu ataupun sebaik-baik jiwa ialah apabila kita boleh berselisih dengan dia. Nafsu kata ke sini, kita ke sini. Itu baik, bagus. Tapi sejahat-jahat nafsu ialah apabila nafsu kata ke sini, kita follow dia. Itu jahat. Sebab nafsu dia akan bawa, dia akan cenderung ke arah kejahatan. Sebagai panduan. Tetapi orang yang diberi hidayah taufik, dia rasa ringan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang yang diberi hidayah taufik ialah ia membenci akan dosa. Benda tu dosa, dia tak suka. Dia takkan berkompromi dengan dosa. Dia benci sangat dengan dosa. Contohnya, benda yang biasa, orang anggap biasa, tapi sebenarnya berdosa. Iaitu melihat aurat wanita. Orang yang mendedahkan wanita yang mendedahkan aurat. Biasa sebab memang masyarakat kita bercampur dengan berbilang kaum, berbagai-bagai budaya, maka timbullah berbagai-bagai fashion pakaian. Kita jalan setiap hari, nampak terserempak, bukan cari terserempak. Kalau boleh elak, kita mengelak, kan? Kita jalan, kita nampak pemandangan yang haram, kita pusing. Okey. Tapi kalau terpaksa, contohnya tengah bawa kereta, orang potong kita, dia pakai seksi depan kita. Macam mana nak buat? Pejam mata, langgar tiang. Jadi kita membenci dengan hati. Tak dapat tidak, kita kena tengok depan. Kita mesti tengok depan. Mana boleh bawa kereta tengok ke sini? Sebab tak nak tengok orang kan? Tak boleh. Tengok depan, tapi dalam hati istighfar berserta kebencian kita terhadap apa yang kita lihat. Sebab apa? Orang yang ada hidayah taufik ni, dia sangat merasa jijik dengan dosa. Nabi SAW menyebut, orang yang beriman melihat dosa itu bagaikan dia berada di bawah bukit dan bukit itu nak hempap dia. Itu satu metafora yang Nabi buat. Maksudnya dosa itu benda yang beban, benda yang berat yang akan menghempap dia. Manakala orang yang berdosa pula, orang yang suka buat dosa, dia lihat dosa itu bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung. Maksudnya dia meremehkan dosa. Biasa je, dosa itu biasa. Jadi kita tak nak macam tu. Orang yang dapat hidayah taufik, dia kenal diri dia apabila dia tak suka buat dosa. Dia tak suka terlibat berkompromi dengan apa-apa jua jenis dosa. Jadi itu tanda yang ketiga. Yang keempat, ia merasai kemanisan dalam beramal. Seronok. Kalau ajak pergi mengaji, dia seronok. Dia rasa manis, dia rasa asyik sangat. Kalau solat, dia rasa seronok nak duduk solat lama-lama. Kita solat panas pun lari. Kan? Itu tanda kita belum dapat hidayah taufik. Kalau baca Quran, nak baca Quran daripada malam sampai pagi sebab rasa seronok menyebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW pun menyebut tentang perihal orang-orang yang diberikan hidayah taufik. Nabi menyebut, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Aku sukakan dunia kerana tiga perkara. Yang pertama, Nabi suka an-nisa, wanita. Yang kedua, at-tib. Tib tu wangi-wangian, minyak wangi. Yang ketiga, Nabi sebut dijadikan sebagai penyejuk mataku, penyejuk hatiku dalam sembahyang. Nabi suka sembahyang. Kerana sembahyang itulah yang akan menjaga hidayah taufik dalam kehidupan. Dan yang kelima, untuk kita mengenali diri kita ini, tanda-tanda sebagai orang yang diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat hidayah taufik ini, apa saja yang nak dibuat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut tentang perkara ini, Nabi kata, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata, sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehinggalah aku begitu mencintainya. Maknanya hamba kita ni, Nabi kata, dekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunat. Apabila aku mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya. Jadi bila Allah dah sayang kita, cinta kepada kita, Allah menjadi pendengar kita. Macam mana tu? Dia mendengar apa yang aku redha. Maksudnya kita ni bila dah ada hidayah taufik, dah tentu kita dengar apa yang Allah suka saja. Begitu juga aku akan menjadi penglihatannya. Maksudnya hamba yang mendapat hidayah taufik tadi, dia akan melihat apa saja yang Allah redai sahaja. Yang lain daripada tu dia tak lihat dan dia tak dengar. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita nak sampai kepada hidayah yang kelima ini, hidayah taufik. Ada orang selalu menyebut, saya belum dapat hidayah lagi, saya belum dapat hidayah lagi. Tuan-tuan boleh jawab kepada dia pada hari ini, sekurang-kurangnya you dah ada 3 hidayah. Hidayah tabi'i, hidayah panca indera, hidayah akal. Kalau dia Islam, you dah ada hidayah yang keempat, iaitu hidayah agama. Cumanya bila tidak melakukan ketaatan, bila terjebak dengan maksiat dan sebagainya, kita kehilangan hidayah yang kelima, iaitu hidayah taufik. Jadi bagaimana, last sekali, tinggal berapa minit lagi ni, sekitar 5 minit, kita bagaimana nak mendapatkan hidayah taufik. Yang pertama ringkasnya ialah kita mengamalkan apa yang kita tahu daripada hidayah Islam tadi, hidayah agama tadi. Sebelum ni lah, patah balik yang ke belakang, yang keempat tu. Hidayah agama itu adalah sumber dia. Kita beramal dengan apa yang kita dah belajar daripada agama ini. Kita dah tahu tentang solat, dah tahu tentang zakat, dah tahu tentang puasa, dah tahu tentang zikrullah, dah tahu tentang menjaga pandangan, dah tahu tentang jujur, dah tahu tentang amanah dan sebagainya. Beramal dengan yang itu. Wajahidu fillah, wajahidu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata, dan orang-orang yang bermujahadah, maksudnya bertungkus lumus, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada kami, kami akan hidayahkan, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Jadi Allah beri jaminan kepada kita. Itu nombor 1. Yang kedua, menggunakan seluruh hidayah yang Allah berikan tadi. Daripada awal, hidayah tabi'i, hidayah panca indera, hidayah akal. Gunakan semua hidayah-hidayah tadi itu untuk kita merenung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang terpampang di hadapan mata kita, yakni dalam alam semesta ini. Kita lihat oksigen, kita belajar, kita tengok sains. Sains memandu kita. Sains itu memandu kita untuk mengenal keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tengok oksigen memang tak nampak, tetapi oksigen kita sangat perlukan dalam kehidupan. Daripada mana terhasilnya oksigen? Daripada pokok-pokok. Sebab itu orang tua dulu pagi-pagi dia akan duduk bawah pokok. Sebab apa? Masa matahari naik tu, masa itulah pokok-pokok sangat banyak menghasilkan oksigen yang sihat. Jadi duduk bawah pokok menyedut segala oksigen yang ada masuk dalam badan. Sihat kehidupan, panjang umur mudah-mudahan. Jadi itu kalau oksigen saja. Pancaran cahaya matahari, berbagai-bagai lagi. Air hujan, ombak laut, angin, semuanya itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita dapat gunakan panca indera dan akal kita untuk berfikir. Dan akhirnya membawa kepada hidayah taufik tadi. Yang ketiga, macam mana nak dapat hidayah taufik? Iaitu menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita tahu daripada Al-Quran, kita cuba tadabbur, kita cuba hayati. Satu ayat pun cukup sebenarnya untuk kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sangat banyak. Kita tak akan dapat balas nikmat Allah Ta'ala. Sebiji mata Allah bagi kepada kita pun, kalau kita solat 500 tahun, macam kisah Barsisa, pun tak dapat membalas budi Allah Ta'ala, iaitu dengan nikmat sebiji mata. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Jangan kata nak balas. Allah kata, hitung pun tak cukup. Nak bilang pun tak boleh. Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung, nak membilang berapa banyak nikmat Allah kepada kamu, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Yang kata nak balas, bilang pun tak dapat. Yang keempat, hidayah taufik dapat diperolehi juga dengan usaha dan doa. Maknanya nak dapat hidayah kena ada usaha, kena belajar, kena tuntut ilmu, kena lakukan diri itu kena bergerak ke arah satu usaha untuk mendapatkan hidayah taufik. Dia tak akan datang bergolek. Hidayah tak akan datang bergolek. Hidayah kena cari, kena
kena diusahakan. Dan kemudian selepas diusahakan itu, berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan hidayah dan taufik. Kita kena yakin hidayah itu milik Allah. Dan Allah akan berikan hidayah itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jangan buruk sangka kepada Allah. Itu nombor satu dalam diri kita, jangan buruk sangka. Kita kata Allah nak bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau dia tak kehendaki, kita tak dapat. Kan? Akhirnya macam kita tahu pula, aku buat banyak mana pun belum tentu Tuhan nak bagi. Salah. Di samping kita berusaha, kita berdoa, kita serah kepada Allah, kita kena yakin bahawasanya Allah akan berikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik. Jadi saya rasa setakat itu cukuplah perkongsian pada hari ini. Adakah kita yakin dengan hidayah-hidayah yang Allah telah kurniakan kepada kita? Jawapannya ya. Ya, kita yakin Allah dah bagi dah hidayah-hidayahnya kepada kita dalam kehidupan ini. Tapi kita nak kena jaga hidayah tu. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sumber kepada hidayah dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat menjentik hati kita, memberikan rangsangan kepada kita untuk terus berada di atas landasan petunjuk pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tahun baru kita hari ini dan tahun-tahun yang akan datang akan membuahkan keimanan dan ketakwaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar. Oleh itu, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, pimpinlah kami ke arah hidayah-Mu, ya Allah. Dengan hidayah-Mu itu, ya Allah, kekurniakanlah rahmat kepada kami dan jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada orang yang sakit di kalangan kami, dengan rahmat-Mu, ya Allah, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang berduka cita di kalangan kami, Engkau bahagiakanlah. Jika ada orang yang susah hati di kalangan kami, Engkau bantulah, ya Allah. Jika ada orang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang dalam keadaan yang tidak senang, ya Allah, Engkau pemudahkanlah segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada daya bagi kami, tidak ada kekuatan bagi kami, melainkan dengan daya dan kekuatan serta bantuan daripada-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ini, ya Allah, bantulah kami untuk beramal dengannya, ya Allah. Mudah-mudahan Kau mengasihi kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun ini, pada awal tahun ini, ya Allah, Kau lenyapkanlah, ya Allah. Kau lenyapkanlah, Kau nyahkanlah virus COVID-19 daripada muka bumi ini, ya Allah. Kembalikanlah keamanan kesejahteraan, ya Allah. Kembalikanlah keamanan kesejahteraan kepada kami. Kembalikanlah keamanan dan kesejahteraan kepada kami. Sesungguhnya, ya Allah, Engkau Maha mengetahui kesusahan kami pada ketika ini, ya Allah. Bagaimana keadaan kami, Engkau melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui segalanya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Selamatkanlah kami, ya Allah. Peliharakanlah kami, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.